menurut saksi iaitu anak mangsa ni, 4 orang anak lelaki, pada jam lebih kurang 9.30 malam terdengar satu berlaku pertengkaran antara ibu dan bapanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Siaran mana ini juga boleh ditonton secara HD menerusi www.tonton.com.my. Di Tasik Gelugur, Pulau Pinang, seorang lelaki tergamak membakar isterinya sendiri sebelum melarikan diri ke ladang kelapa sawit. Minyak petrol yang digunakan pula adalah hasil pembelian isterinya untuk mengisi minyak motosikal mereka. Wartawan Ainul Abdul Rauf ke lokasi kejadian bersama Ketua Polis Daerah Seberang Perak Utara, Assistant Commissioner Muhammad Asri Syafiee bagi mendapatkan perincian kes berkenaan. 31 Julai lalu, seorang wanita berusia 35 tahun ditemukan oleh anaknya dalam keadaan hampir 27% badannya terbakar di sebuah kediaman sekitar Tasik Gelugur, Pulau Pinang. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perak Utara, Assistant Commissioner Muhammad Asri Syafiee, pihaknya menerima panggilan daripada seorang lelaki pada jam 10.45 malam yang memaklumkan mengenai kejadian seorang individu disyaki membakar isterinya. Menurut saksi, iaitu anak mangsa ni, 4 orang anak lelaki, pada jam lebih kurang 9.30 malam terdengar satu berlaku pertengkaran antara ibu dan bapanya di luar, dan mereka ni keempat-empat ni telah diletak di dalam bilik dan pintu telah dikunci daripada luar. Jadi bila terdengar pergaduhan ini, anak lelakinya cuba keluar tapi tidak boleh keluar. Setelah dia dapat keluar daripada bilik itu, dia keluar dapati ibunya iaitu mangsa dalam keadaan terbakar di ruang belakang dapur ni. Dalam kejadian kira-kira jam 9.30 malam itu, lelaki tersebut dipercayai telah membakar isterinya menggunakan minyak petrol di sini hanya kerana berselisih faham. Sejurus selepas kejadian, suspek telah melarikan diri ke ladang kelapa sawit berhampiran apabila cubaannya memadamkan api menyebabkan api yang berada di badan mangsa merebak. Hasil siasatan mendapati anak mangsa yang berusia 13 tahun mengambil air dari bilik air berdekatan untuk memadam api sebelum meminta bantuan jiran menghubungi pihak polis. Rentetan kejadian itu, kru 999 berkesempatan bertemu ahli keluarga mangsa bagi mendapatkan gambaran sebenar pada hari kejadian. Kawan kita kasih tahu, suami Punita sudah bakar. Lepas tu saya tak percaya. Lepas tu saya telefon kawan. Kawan kata betul kakak. Lepas tu kita mai sini tengok. Sudah bakar habis. Time sampai dia sudah habis dah. Sudah habis. Orang sebelah semua sudah tolong dia orang. Lepas tu ambulans pun sudah sampai. Kita hantar pergi hospital Kapal Petas. Lepas tu Kapal Petas doktor kata ini kes teruk juga. Lepas tu kita mau hantar Penang. So kita dah transfer pergi Penang lah. Transfer Penang. Wanita yang bekerja sebagai pekerja ladang ini turut mendakwa kedua-dua pasangan tersebut dipercayai sering berselisihan faham sejak tahun 2016 dan suspek disyaki mabuk ketika kejadian. Sudah lama lah dia pukul. Sudah lama gaduh dia. Kadang-kadang dia minum gaduh. Tak minum tak gaduh. Mabuk mesti gaduh. Okey. Dia tak minum tak gaduhnya.
Dia sama orang-orang luar ada gaduh ke? Tak ada. Dia 2 orang saja. Luar tak ada. Dia luar banyak bagus. Oh, dengan orang lain okey. Lain orang okey. Lepas tu lain orang tengok, oh Sami okey, baik. Tapi bini saja tak tahu apa masalah, tak tahu. Dia 2 orang juga tahu. Kita pun tak tahu. Ini lawan family, kita pun tak boleh campur. Menurut adik mangsa berusia 31 tahun, minyak petrol yang digunakan suspek merupakan hasil pembelian mangsa bagi mengisi minyak motosikal mereka. Dia bakar petrol tu dia daripada mana dapat? Petrol. Dia panggil, dia kata nak isi petrol untuk motor dia. So dia orang beli untuk isi petrol. Then suddenly dia orang gaduh. Dia nampak benda tu ada dekat tepi dia. Dia ambil jadi macam ni. Selalu dia orang memang gaduh apa-apa. Saya dengar husband I memang main. Dia pernah pukul sampai patah tangan. Lepas tu dia ikat dia kakak I bawa singki. Tambah wanita yang menetap di Simpang 4 Kedah itu, keadaan mangsa kritikal dan masih menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU Hospital Pulau Pinang. Kakak ni dia unconscious. Dia orang bagi tidur sebab peritan tu banyak. Akhir dia tak boleh tahan. Kalau dia macam wake up ke apa, maybe dia tak boleh tahan, doktor kata macam tu. Dia orang dah balut. Tapi muka dia semua sudah nampak kulit pink. Kami ada tanya ada apa-apa problem ke? Dia kata dia kaki ni. Tapi tak pasti lah. Dia kata lepas operation baru semua boleh confirm. Tapi itu asap dah masuk dalam dia punya tubuh. Kakak saya ada asma. Semakan lanjut mendapati suspek mempunyai 4 rekod jenayah lampau termasuk kesalahan dengan sengaja mendatangkan kecederaan dan menyebabkan kecederaan menggunakan senjata atau lain-lain benda yang berbahaya. Suspek sebelum ni ada 13 report polis telah dibuat berkaitan dengan pergaduhan antara suami isteri ini. 4 daripadanya report ditarik balik oleh mangsa. Hasil semakan kita ada 4 rekod lampau, iaitu di bawah 323 ada 2 kes telah pun dijatuh hukum dan 1 di bawah Seksyen 506 dan dibebaskan oleh kerana mangsa menarik balik report. Dan yang terbaru pada bulan 6, 1 kes disiasat bawah Seksyen 324 dan kita telah menghantar Ketua Siasatan ke Timbalan Pendakwa Raya dan masih dalam tindakan pendakwa raya. Susulan itu, pihak polis berjaya menahan suspek berusia 36 tahun di rumah abangnya sekitar Jalan Bukit Pancur, Nibong Tebal, kira-kira jam 1 petang pada 3 Ogos yang lalu. Perkembangan terkini kita mendapat maklum balas bahawa suspek baru saja ditangkap di Nibong Tebal dan kita akan meneruskan siasatan untuk kes ini. Keputusan ujian saringan air kencing suspek didapati negatif dan suspek kini direman selama 6 hari sehingga 9 Ogos bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Laporan Ainul Abdul Rauf 999. Sebuah video berdurasi 30 saat tular di media sosial memaparkan 2 kumpulan lelaki yang bergaduh di sebuah restoran tanpa menghiraukan orang awam yang berada di lokasi kejadian. Tindakan liar mereka itu menyebabkan barangan premis seperti kerusi dan meja makan rosak apabila mereka menggunakannya untuk membaling dan memukul antara satu sama lain. Bagi saya, perbuatan tu dekat tempat, lagi-lagi dekat tempat awam macam benda yang tak sepatutnya jadi, macam benda tak bertamadun bagi saya. Maksudnya perbuatan yang pendek akal bagi saya, and then tak ada moral value. Saya semacam bila kita nak tempat sekeliling macam tu, kita rasa macam tak selesa dan rasa macam kita nak pergi tempat lain untuk berlindung supaya takut terkena apa-apa kan, sebab kita makan dengan family. Jadi kita tak nak masuk campur lah, maknanya kita pergi tempat berlindung.
Dalam kejadian jam 10 malam itu, banyak barangan premis yang telah perosak menyebabkan kerugian kepada peniaga. Menurut itu, pemilik premis turut berasa bimbang sekiranya peristiwa hitam itu mendatangkan ketakutan kepada pelanggan untuk berkunjung semula pada masa hadapan. Pusat Kawalan IPD Ampang Jaya ada menerima maklumat pertama daripada orang awam mengatakan ada satu pergaduhan di sebuah restoran. Punca kejadian ini adalah akibat daripada pertelingkahan antara dua kumpulan motosikal. Susulan daripada itu, akibat tidak puas hati daripada perbalahan yang berlaku dalam media sosial, membawa kepada perbincangan di kedai harapan restoran tersebutlah, sehingga melibatkan pergaduhan. Jadi nasihat saya kepada orang ramai, khususnya para remaja, agar tidak mengikut emosi lah. Tidak mengikut emosi, dan kerana negara ini ada undang-undang yang perlu dipatuhi. Sekiranya mereka terlibat dalam melanggar mana-mana undang-undang, akibatnya mereka boleh dituduh di mahkamah. 7 suspek berjaya ditahan dan kes kini disiasat mengikut Seksyen 148 kerana keseksaan kerana merusuh. Kak, kalau mall pun tak RM5 kak bagi. Ni dah masuk parking, kita dah cakap. Dia bukan tak cakap dengan awak. Tadi awak belah je lah. Mendesak orang awam dengan mengenakan kadar bayaran sesuka hati. Ulat parkir dilihat semakin rancak, bergerak secara bersendirian menjaga parkir di kawasan tumpuan sekitar Kuala Lumpur dengan mengutip duit secara sembrono. Bagi mengekang isu ini, ok parkir haram digerakkan oleh pasukan Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur menerusi ok hormat undang-undang yang turut disertai wartawan Arisha Khalid. Bukalah, you buka. Saya tambah bayar. Kalau tak, saya ambil polis angkat you. Kita bagi Muhammad, you pergi buka. Nanti kalau apa saya polis panggil polis. Apa ni pengarah CID. Okey. Kegiatan ulat parkir sekitar Bandaraya Kuala Lumpur dilihat semakin aktif selepas tular beberapa video orang awam yang didatangi individu dipercayai penjaga parkir haram. Mengenakan caj sewenang-wenangnya kepada orang awam yang ingin meletakkan kenderaan sehingga bertikam lidah demi mengutip imbuhan dari kegiatan haram itu. Kak, kalau mall pun tak RM5 kak bagi. Ilah, orang kau ni dah masuk parking, kita dah cakap. Dia bukan tak cakap dengan awak. Tadi awak belah je lah kalau tak nak parking. Sekarang ni 8-10 minit, tak sampai 8-10 minit pun. Orang semua tak pernah ada masalah lah. Seorang mahasiswi berusia 20 tahun antara mangsa kegiatan ulat parkir mengakui terpaksa akur dengan bayaran yang ditetapkan demi menjaga keselamatan kenderaannya. Lepas tu, lepas dah siap parking tu, dia pun minta RM10. Lepas tu dia tanya, student ke? Saya cakap lah, student. Dia pun cakap, tak apalah, RM5 je. Bagi je lah. Ada tak sebab kenapa macam bagi je lah, tak apalah? Takut diorang calahkan kereta. Takut keselamatan kereta. Takut diorang buat apa-apa lah. Macam tu. Ekoran itu, Kru 999 menyertai Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur berpakaian preman bagi melakukan penyamaran dan mengenal pasti individu yang menjalankan kegiatan ulat parkir. Tidak sampai 10 minit tiba di lokasi sasaran, seorang lelaki mengarahkan kami untuk meletakkan kenderaan di kawasan jagaannya. Oi, mati nak. Sewaktu ditahan, siasatan mendapati ulat parkir ini merupakan seorang bekas banduan yang baru selesai menjalani tempoh parol atas kesalahan jenayah pecah rumah. Memang dah berapa lama buat kerja kat sini? Saya baru juga, saya baru balik parol. Sehari boleh dapat berapa? Tak tentu. Saya setakat ni tak tahu lagi saya. Tapi kena bagi upah RM50 je. Tak, kita depends pada macam, yalah kan weekend kan. Ni weekend ramai family kan cari-cari parking apa semua. Kita depends sama family je lah.
Suspek turut mendakwa kononnya kenderaan yang diparkir di kawasan jagaannya tidak akan disaman oleh pihak berkuasa walaupun lokasi tersebut bukan tempat letak kenderaan awam. Tapi kalau yang macam ni, kami tanya dulu, ni boleh parkir tak? Nanti kalau ada trafik, macam mana ni? Dia bilang okey tak apa. Nanti duit kes baliklah, bagi dia saman. Susulan itu, ulat parkir yang berusia 41 tahun ini bakal berdepan dengan hukuman penjara 6 bulan atau denda RM2,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Ulat parkir yang ditahan tadi dipercayai telah menjadikan tempat letak kenderaan awam di sini menjadi lubuk rezeki mereka dengan mengenakan cas sebanyak RM10 kepada orang awam yang ingin meletakkan kenderaan mereka di kawasan ini. Walaupun parking ini dimiliki oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tindakan tersebut jelas menyalahi undang-undang di bawah Seksyen 50/3 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Apakah balik pun boleh tak? Balik pun takut makan dulu. Berapa tadi? Dia kelas hati. Berapa lama pun tak kisah Berapa lama tak kisah? Boleh. Takut dah duduk dalam petak. Okey. Nanti balik makan baru bayar. Okey. Lokasi kedua ini dipercayai menjadi tapak jajahan 3 ahli keluarga yang mengutip duit parkir secara haram. Baru kena di keluar IC kau. Yalah. Keluar IC dulu. Keluar gari yang. Keluar IC kau. Saya gari. Tak apa. Tak gari. Ini prosedur. Ini gari. Difahamkan ulat parkir tersebut dianggap tegar kerana tidak serik melakukan kegiatan itu walaupun pernah ditahan 2 kali sebelum ini. Banyak kali dah buat. Lama dah. Berapa tahun buat? Baru je. Lepas tu dia dah stop dah rambut ni. Lepas tu saya dah dapat kerja. Lepas tu saya berhenti. Sebab nak cari duit sikit. Cas berapa selalu? Tak ada kena cas. Tanya mak. Semua yang datangnya tak kena cas. Tadi saya nampak ada bayar-bayar. Seikhlas hati. Kalau dia mau bagi-bagilah. Tak bagi. Selalu orang bagi berapa? RM3, RM2. Kira dah berapa tahun dah buat? Termasuk on off semua. 4 tahun, 5 tahun lah. 4 tahun. Tapi tak selalulah dalam... Masih buat lah. Tak. Selepas COVID lah. Senang kata. COVID. Tapi sebelum COVID pun ada buat juga. Ada. Mula buat. Pernah kena tahan lah sebelum ni. Dah 2 kali sebelum ni. Dah dapat jamin. Dapat jamin 200. Tu sekarang ni lah. Allahualam lah. Tambahan pula, anaknya yang berusia 13 tahun itu dipercayai turut membantu ibu bapanya menjaga parkir di kawasan berkenaan selepas pulang dari sekolah. Saya boleh dapat dalam RM50 lah bantu. Walaupun mak tak ambil, mak bagi saya masuk tabung sisa. Lepas tu yang lebih tu saya buat belanja je. Walau bagaimanapun, wanita berusia 44 tahun tersebut seolah-olah tidak berpuas hati selepas kegiatan mereka disekat sekali lagi oleh pihak berkuasa. Boleh macam ni, pilih kasih. Apa salah kita orang? Dah 3 kali dalam bulan ni. Kesemua mereka ditahan bagi tindakan lanjut dan proses dokumentasi. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur, Asisten Komisioner Sarifuddin Muhammad Saleh, seramai 71 ulat parkir berjaya diberkas sepanjang operasi parkir haram dijalankan mengikut op hormat undang-undang HUU. Kita memang tidak benarkan kepada mana-mana orang untuk melakukan mendapatkan wang daripada pengguna jalan raya dan melaksanakan perniagaan parking haram ni. Pertamanya sama ada yang bergerak sendiri, di mana ada tempat ini dia akan berdiri dan mendapatkan pelanggan-pelanggannya. Dan yang keduanya yang meletakkan joki tetapi sebenarnya meletakkan kenderaannya di atas jalan raya. Bukan di atas tempat yang private tapi meletakkan di atas jalan raya. Itu merupakan satu kesalahan. So ni 2 cara parking haram bekerja di Kuala Lumpur. Tambah beliau, op hormat undang-undang yang baru dijalankan pada bulan Julai telah menampakkan hasil positif
apabila kadar kesalahan trafik di Kuala Lumpur dilihat mengalami trend penurunan. Untuk operasi hormat undang-undang ni, strategi kita, approach kita pada kali ini adalah untuk memastikan pengguna jalan raya menghormati undang-undang yang paling basic, paling simple yang mungkin kita tak perasan, yang sebenarnya boleh menyumbang kepada kemalangan jalan raya. Dan juga untuk memberi kesedaran kepada pengguna jalan raya supaya lebih bertimbang rasa kepada pejalan kaki atau pengguna siar kaki atau kepada mana-mana pihak lah. Op parkir haram antara yang tersenarai dalam 7 kesalahan utama trafik mengikut Op Hormat Undang-Undang yang diilhamkan oleh Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain pada 1 Julai lalu. Selain pihak berkuasa yang sah, mana-mana pihak berada di atas jalan atau di kawasan parkir kereta dengan bertujuan untuk mendesak orang awam bagi penjagaan atau pencucian sesebuah kenderaan adalah merupakan satu kesalahan. Laporan Arisha Kalim, 999. Kalau ikat tu dia ikat, kalau di sebelah ni ada tutup, ada box khas dia ataupun kotak khas dia mungkin boleh selamatlah. Tapi macam ni dia loose. Terlepas pandang atau degil, segelintir pemandu lori dikesan masih mengabaikan papan tanda dan memotong di kawasan larangan memotong. Cermin gelap melebihi had pula digunakan secara berleluasa. Saksikan perinciannya bersama wartawan Ainul Abdul Rauf yang menyertai operasi pemantauan pemandu lori bersama Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Sembilan. Belakang saya ni yang kena tahan tu, dia rapat. Saya dah mengelakkan dia keluar. Terpaksa. Tapi kita dapat info daripada sana. Kita ada tak satu tim lagi yang bagi info. Dia keluar sedang malam. Dia ada maklum dah tu. Kena encik ikut lorong kanan. Itu antara gelagat segelintir pemandu lori apabila disoal mengenai kesalahan memotong di kawasan larangan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Sembilan. Operasi mengesan pesalah trafik khususnya pemandu kenderaan berat iaitu lori diperkasakan oleh pihak JPJ bagi memastikan kenderaan kategori tersebut mematuhi peraturan yang ditetapkan. Kita tengok banyak isyarat-isyarat lalu lintas. Contoh kalau kita tengok papan tanda ni, tempat dilarang memotong. Atau kenderaan berat ikut sebelah kiri jalan. Jadi kalau katakan dia ikut sebelah kanan jalan ataupun lorong kanan yang berterusan, kita boleh ambil tindakan. Dia kena patuhlah setiap kilometer ni dia ada isyarat papan tanda. Pihak lebuh raya dia tahu dah lokasi tu bahaya ke apa, dia letaklah papan tanda kenderaan berat tu tak boleh memotong. Operasi yang digerakkan pada jam 10 pagi itu mengesan seorang pemandu lori warga tempatan yang disyaki mengabaikan peraturan jalan raya sekitar Bandar Ainsdale. Saya tahan cik kerana larangan kenderaan berat memandu di pelorong paling kanan. Okey, di kilometer 266 sampai 266.9 tadi. Apabila terus susur Ainsdale sampai ke susur jenjabat Ainsdale. Okey? Dia ambil tindakan Tahu saya Pak? Tahu. Mandu sebelah kanan sebab kereta tengok banyak duduk lorong belah kiri. Tadi dah nampak ada isyarat tu kan? Dah perasan tapi tak perasan. Itu yang dia potong tadi bagi tahu suruh berhenti kat sini lah. Lain pula alasan pemandu lori berusia 38 tahun ini yang mendakwa terpaksa memotong di kawasan larangan kerana kononnya ingin mengelak daripada kenderaan berat yang lain. Tempat dilarang memotong tadi, kesalahan tadi. Sebab kita keluar ngam saya ngelak. Sebab ada tongkang sebiji tu belakang saya rapat. Dia kenderaan berat ni dia tak boleh memotong. Dia ada papan tanda tu jelas lah, kenderaan berat dilarang memotong. Sebab tongkang belakang saya ni yang kena tahan tu, dia rapat. Saya dah mengelakkan dia keluar.
terpaksa. Tapi kita dapat info daripada sana, kita ada tak satu tim lagi yang bagi info. Dia keluar seremban lah. Dia ada maklum dah tu, kena encik ikut lorong kanan. Dia ada tembok tu. Dia sepanjang jalan tu ada banyak papan tanda tu. Encik kena patuh lah. Okey tuan. Baru saja keluar dari tandas. Itu antara alasan yang diberikan pemandu lori apabila disoal mengenai kesalahan tata kelakuan yang dilakukan mereka ketika memandu, iaitu tidak memakai kasut. Berikutan itu, Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Sembilan telah mengeluarkan saman ke atas kesalahan tersebut sebanyak RM150. Kenapa pakai slipper? Oh, tadi toilet. Sakit perut. Saya bawa appendix operate. Tak tahan. Cik sebagai pemandu, cik tak boleh pakai slipper ni. Oh, tadi saya tak pakai. Ini kita jumpa ni, kita tahan pakai slipper. Dah satu kesalahan lagi tu. Pergi toilet jadi tak tahan. Kita kena ambil tindakan lah. Saya bawa appendix. Tak tahan. Dia tak boleh. Dia bila cik memandu kena barangan ni, tak kira lah kena barangan ke, perkhidmatan ke, cik kena pakai kasut. Pemandu lori yang dalam perjalanan menuju ke Melaka itu turut dikenakan saman di bawah kesalahan menyimpan kayu penyendal di ruang yang tidak selamat kerana dikuatiri mampu membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Ini sebab dia melebihi 4 kaki. Atas dah penuh, kadang itu tadi saya buat tongkual. Maknanya saya tak bawah, saya ikat. Pernah jatuh tak? Tak pernah. Di kalau macam ni tak boleh letak ni sebab dia kemungkinan akan boleh jatuh. Sebab saya ikat dengan bel tu. Dia kalau ikat tu dia ikat, kalau di sebelah ni ada tutup, ada box khas dia ataupun kotak khas dia mungkin boleh selamat lah. Tapi macam ni dia loose. Dia boleh takut tokai kan dia tak nak buat. Dia terpaksa bel lah. Selain itu, operasi yang disertai 30 anggota JPJ ini turut memantau lori yang melanggar peraturan penggunaan cermin gelap iaitu ketelusan cahaya melebihi 70% pada cermin hadapan. Cermin ni, ketelusan cahaya ni, dia sebenarnya dia kadang-kadang dia tak boleh nak menampal. Saya tak tahu. Cermin gelap tu. Habis kenapa gelap tu? Ini saya pakai biasa, faham. Ini bawa kaedah 5 tu, memang tak boleh memasang apa-apa sama ada tinted ataupun cermin. Yang atas tu, yang lain tu ada surat kebenaran tak? Daripada ofis lah. Cik ada bawa tak? Ada tak. Okey, kita keluarkan arah periksa. Dalam tempoh 10 hari nanti, cik datang ke mana-mana JPJ, kemukakan surat tu. Tapi dalam masa yang sama, kena buka lah tinted kiri kanan tu. Gelap sangat tu, tak nampak. Daripada luar memang tak nampak. Menurut pengarah JPJ Negeri Sembilan, Hanif Yusabra Yusof, sepanjang tahun 2023, lebih 15,000 notis saman telah dikeluarkan oleh pihaknya terhadap pesalah trafik termasuk pemandu kenderaan berat yang melanggar Undang-Undang Jalan Raya. Penguatkuasaan ke atas kenderaan berat ni sebenarnya dilaksanakan setiap hari kerana pemantauan JPJ ni bukan hanya ke atas kesalahan tersebut saja, malahan ke atas pelbagai kesalahan seperti berkaitan pelesinan pemandu, pelesinan kenderaan dan juga kesalahan yang melibatkan teknikal. Pada masa yang sama, kita turut menerima aduan daripada pengguna-pengguna jalan raya yang lain yang membuat aduan ke atas kesalahan lalu lintas yang dilakukan oleh segelintir pemandu-pemandu kenderaan perdagangan yang tidak bertanggungjawab. Tambah Hanif, pihaknya telah melaksanakan pemantauan menggunakan drone sejak tahun 2021 bagi meningkatkan keberkesanan dalam mengesan kesalahan dilakukan pengguna jalan raya. Penguatkuasaan JPJ juga telah dipertingkatkan dengan melaksanakan penguatkuasaan menggunakan pakai drone. Tindakan penguatkuasaan dengan menggunakan drone ini membolehkan JPJ mengesan kesalahan yang dilakukan oleh pengguna-pengguna jalan raya dengan lebih berkesan di lebuh raya dan juga jalan-jalan negeri ataupun jalan-jalan persekutuan. Jadi antara kesalahan yang dikesan oleh drone ni antaranya ialah menggunakan lorong kecemasan, memandu di lorong kanan secara berterusan, kesalahan di lampu isyarat, memotong di garisan berkembar dan juga memotong barisan. Hasil pemeriksaan, pihak JPJ telah mengeluarkan 22 notis saman di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 kepada semua pemandu lori yang ditahan. Laporan Ainul Abdul Rauf 999. Mayat seorang lelaki dalam karung guni ditemui di tapak stor premis Besi Buruk di Taman Bukit Serdang, Selangor. Dipercayai mangsa bunuh. 13 orang suspek kini ditahan untuk membantu siasatan.
Laporan itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Jabatan Forensik Hospital Serdang turut mengesahkan punca kematian mangsa adalah akibat dipukul dengan objek tumpul kerana terdapat kesan pukulan pada seluruh tubuh badan mangsa. Mangsa difahamkan bekerja sebagai kerani di sebuah premis dan motif kejadian dipercayai berpunca daripada masalah kewangan dengan majikannya. Kesemua 13 suspek yang ditahan termasuk majikan mangsa terdiri daripada 10 lelaki dan 3 perempuan. Siasatan lanjut masih diteruskan mengikut Seksyen 302 kerana membunuh. Seorang lelaki ditahan kerana disyaki cuba membunuh 2 anak saudaranya. Mangsa pertama berusia 3 tahun telah dilempar suspek dari tingkat 1 Pangsapuri dan mangsa kedua yang berumur 4 bulan dihempas ke lantai kediamannya. Kejadian di sebuah Pangsapuri di Sungai Pinang itu telah mengakibatkan mangsa pertama mengalami kecederaan di mulut dan patah kaki manakala adik mangsa mengalami pendarahan otak. Difahamkan suspek tidak bekerja dan memiliki satu rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Ketika ditahan, suspek tidak berpakaian dan cedera di pergelangan tangan kiri akibat dikelar oleh dirinya sendiri. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh. Polis sedang memburu seorang lelaki yang merompak seorang peniaga durian di kawasan perindustrian Benus di Bentong Pahang. Video kejadian yang tular di media sosial memaparkan seorang lelaki mengacukan sepucuk pistol terhadap mangsa. Ketika kejadian, mangsa, seorang wanita warga asing yang berusia 38 tahun itu berseorangan di gerai terbabit dan tidak mampu mengambil sebarang tindakan. Kes disiasat mengikut Seksyen 392/397 Kanun Keseksaan. Ini, kalau dia tahu kita masuk, dia akan tekan ni. Dia akan mantap. Minyak hitam akan campur dengan diesel. KPDN Selangor menahan 4 lelaki yang melakukan penyelewengan minyak diesel dalam 3 serbuan sekitar Shah Alam, Selangor baru-baru ini. Risikan di 3 lokasi berkenaan mengambil masa sebulan sebelum serbuan dijalankan. Perinciannya dalam laporan operasi hendap bersama KPDN Selangor. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor telah menjalankan operasi membantras aktiviti sindiket yang disyaki terlibat dengan penyelewengan barang kawalan diesel bersubsidi. Operasi di sekitar Shah Alam ini melibatkan kekuatan seramai 13 anggota penguatkuasa KPDN Selangor yang menjadikan stesen minyak dan stor penyimpanan diesel sebagai sasaran utama. Dalam serbuan pertama, 2 buah kenderaan lori kanvas dikesan sedang mengisi minyak diesel menggunakan lori yang telah diubah suai dengan tangki tambahan. 4 lelaki berusia di antara 25 hingga 35 tahun berjaya ditahan di lokasi kejadian. 2 daripadanya pemandu lori warga tempatan, seorang pekerja stesen minyak warga Bangladesh dan seorang lelaki tempatan yang disyaki ahli sindiket. Kesemua suspek ditahan untuk siasatan lanjut. Hasil pemeriksaan mendapati lori yang digunakan telah diubah suai dan mempunyai tangki khas untuk menyimpan bahan api dan hos bagi pemindahan diesel. Berdasarkan hasil pemeriksaan, modus operandi bagi aktiviti penyelewengan ini dipercayai dijalankan secara pengisian minyak diesel di stesen secara berulang-ulang daripada 6 hingga 10 kali sehari. Dan kemudiannya dihantar ke stor-stor haram dalam lingkungan 10 hingga 13 km daripada stesen tersebut. Susulan serbuan ini, KPDN telah membuat siasatan pemeriksaan lanjut terhadap stesen minyak yang terlibat di bawah Seksyen 8 Akta Kawalan Bekalan 1961
Potensi kesalahan adalah di bawah Seksyen 21 AKB, iaitu memiliki barang kawalan diesel dengan niat melakukan kesalahan, dan Peraturan 3/1 Peraturan Kawalan Barangan 1974. Pihak KPDN turut mengesan taktik sindiket untuk melepaskan diri daripada tuduhan dengan cara menghapuskan segera bahan bukti iaitu minyak diesel dengan mencampurkan minyak enjin dan diesel menggunakan suis rahsia. Minyak diesel yang bercampur akan rosak dan sekaligus terlucut status sebagai barangan yang dikawal. Ni memang dia nak minyak hitam ni. Ya. Dalam ni dia akan So dia akan plug ni. Kalau dia tahu kita masuk, dia akan tekan ni. Dia akan on tu. Minyak hitam akan campur dengan diesel. So kita payah susah sikit kita nak buktikan. Sempat tekan juga. Yang ni baru juga kan? Yang ni antara yang rosakkan bukti ni. Yes. Daripada maklumat yang diperolehi, operasi diteruskan di Seksyen 25 Shah Alam di mana terletaknya stor-stor haram penyimpanan diesel sebelum ianya dijual atau diagihkan oleh sindiket. Sebaik tiba di lokasi, kelihatan stor penyimpanan diesel haram ini seperti telah ditinggalkan tanpa pekerja. Kesemua peralatan yang disyaki terlibat dalam aktiviti penyelewangan diesel ini seperti tangki penyimpan bahan api, pam bermotor, hos dan lori yang ditinggalkan telah dirampas dan disita. Serbuan kedua dan ketiga adalah di sebuah stor haram di sekitar kawasan Seksyen 25 Shah Alam. Nilai sitaan dianggarkan melibatkan 20,000 liter diesel bernilai RM43,000 dan juga keseluruhan nilai sitaan termasuk 5 buah lori adalah sebanyak RM250,000 Malaysia. Jika disabit kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM1 juta Malaysia bagi orang perseorangan atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah Akta Kawalan Bakalan 1961. KPDN Selangor akan konsisten dan sentiasa menggerakkan tindakan penguatkuasaan dan tidak akan berkompromi dalam menguatkuasakan undang-undang di bawah KPDN, khususnya melibatkan penyelewengan ke atas barangan bersubsidi yang merupakan salah satu kepentingan awam yang paling penting yang perlu diselia dan dijaga. Laporan Syukri Ibrahim, 999. Sepasang suami isteri dan seorang anak berusia 5 tahun maut selepas kereta yang dinaiki mereka dihempap pokok setinggi 50 meter dan sebesar 2 pemeluk. Kejadian dikatakan berlaku akibat ribut dan hujan lebat di Kampung Bukit Cina, Kok Lanas, Kelantan. Namun, 2 lagi kanak-kanak yang berada di tempat duduk belakang dilaporkan selamat dan hanya mengalami kecederaan ringan. Butirannya dalam tragedi 999. Kereta boleh tu. Sini ada nasib baik sokmo sini. Ni nak keluar, ni nampak putih ke? Ya. Oh, kau kau terbalik-balik. Tapi nak keluar. Kejadian jam 8 malam Sabtu lalu itu menyaksikan tragedi menimpa 5 ahli keluarga apabila kereta yang dinaiki mereka dihempap sebatang pokok akibat ribut dan hujan lebat. Mangsa Nik Amirah Abrahman 40 tahun, Nik Muhammad Zulmi Ramli 44 tahun dan Nik Aisyah Az-Zahra 5 tahun yang berada di pangkuan ibunya meninggal dunia di lokasi kejadian. Manakala 2 lagi kanak-kanak, Nik Adilia Zulaika 11 tahun dan Nik Adam Zarif 9 tahun yang berada di tempat duduk belakang dilaporkan mengalami kecederaan ringan dan dibawa ke Hospital Machang bagi rawatan lanjut. Dalam kejadian sama, sebuah lagi kereta jenis sedan yang dinaiki 5 sekeluarga turut mengalami nasib yang sama, namun tiada sebarang kecederaan dilaporkan gara-gara keretanya dihempap pokok berkenaan di bahagian belakang kenderaan. Pemandu Syamsimun Muhtar 53 tahun mendakwa mereka sekeluarga dalam perjalanan dari Machang ke Kota Baru.
Namun, ketika kereta dipandu Muhammad Zulmi memotong kenderaannya, sebuah pokok setinggi 50 meter telah tumbang secara tiba-tiba dan menghempap tepat bahagian depan kereta mangsa. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Ketereh, Muhammad Roslan Omar, pihak bomba mengambil masa kira-kira 2.5 jam bagi keseluruhan operasi termasuk mengeluarkan mangsa, memotong pokok dan kerja-kerja pembersihan yang membabitkan 10 anggota, 1 jentera beserta 2 jengkaut. Operasi menyelamat itu turut dibantu Polis Diraja Malaysia PDRM, Polis Bahagian Trafik Balai Kok Lanaz, Angkatan Pertahanan Awam APM dan orang awam yang berada di lokasi kejadian. Mayat ketiga-tiga mangsa dibawa ke Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM bagi tindakan lanjut. Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk catch up semula siaran 999 menerusi aplikasi Tonton dengan memuat turun dan langgan sekarang. Dengan itu, sekian sahaja daripada kami. Ingat, jenayah membawa padah.